Minta maaf terputus tadi sebab tersilap tekan. Okay. Nak sambut live kita malam ni. Semua orang lagi. Kita tunggu lagi dalam 2-3 orang baru best nak sembang-sembang. Hari kita nak sembang pasal hai Kak Akmal. Hari kami nak sembang pasal toxic positivity. Benda yang kita nampak, benda yang kita rasa common, benda yang kita rasa biasa, tapi sebenarnya benda ni makin lama kita biarkan dia macam jadi satu penyakit dalam diri kita. Hai Kak Sally. Okay, so kita mulalah sekarang. Okay, sedikit perkenalan diri lah. Okay, bersambung pula kembali bersiaran live kita malam ni, live yang ketiga lah dalam Cafe Acti ni. Hari ni saya nak buat tajuk toxic positivity, yang mana satu keadaan yang kita rasa benda tu biasa tapi sebenarnya dia menjadi satu penyakit dalam diri kita. Okay, sedikit sebanyak saya perkenalkan diri. Saya Alia, pelajar praktikal di LPPKN Kedah. Okay, so kita mulakan sedikit introduction lah tentang toxic positivity ni. Itu satu perasaan emosi yang negatif yang kita buang emosi tu. Kita macam contohnya kita rasa sedih tapi kita terus hapuskan sedih tu. Sebenarnya kita kena fahami kenapa kita sedih. Jadi kuncinya cari solusi, bukannya kita sekadar memadamkan emosi sedih tersebut. Macam tu. So, toxic positivity adalah sikap positif yang berlebihan. Contohnya macam kalau kita give up dan someone cakap kita, okay, you can do it, stay positive. Okay, sebenarnya benda tu kalau sekali do okay, tapi kalau dah selalu kita cakap benda macam tu, dia datangkan satu satu keadaan yang kita tertekan sebab kita sebenarnya sebab kita sebenarnya tidak mampu untuk hadapi benda tu. Tapi bila orang sekeliling cakap kita boleh buat, sebenarnya kita tak boleh. Macam tu. Okay, so saya terangkan sikit lah dia punya maksud, introduction dia. Maksudnya sikap positif yang berlebihan dan yang tidak efektif dari keadaan bahagia. Okay, kadang-kadang kita rasa okey je kalau kita terus positif. Kita rasa macam okey terus positif. Kita buangkan perasaan-perasaan negatif, kita buangkan emosi negatif. Memang kita rasa okey, tapi sebenarnya benda tu kalau kita biarkan dalam dalaman diri kita, dia jadi macam satu tekanan. Kita akan rasa tertekan. Bila kita sedih, kita tak cuba cari jalan untuk kita cuba cari jalan untuk kurangkan kesedihan ataupun cari jalan untuk melepasi kenapa kita sedih, tapi kita sekadar menutup kesedihan tu. Okay, benda tu menyebabkan dalam masa yang sama kita rasa kita nangis dalaman. Sebenarnya tak bagus benda tu. Menangis dalaman tu kita akan rasa lagi sakit daripada kita menangis secara luaran. Sebab itulah
kita tak boleh nak memadamkan ataupun mengabaikan emosi negatif yang ada dalam diri kita ni, macam tu. Okay, so saya terangkan sikit lah ciri-ciri toxic positif ni. Macam mana kita nak tahu kita tu sedang alami keadaan toxic positivity. Okay, yang pertamanya, kita tak mengekspresikan keadaan diri kita yang sebenar. Kita tak mengekspresikan emosi kita yang sebenar. Kita cuba kita macam kita pakai topeng kat depan orang lain. Kita kita berlagak macam kita happy, kita berlagak macam kita tenang, tapi dalaman kita sedang meronta-ronta, kita dalam kesedihan, kita dalam keadaan yang tertekan. Itu antara contohnya. So macam contohnya macam kalau pergi sekolah ataupun kita dalam office ke apa kan, kita tunjukkan kita ni rasa kita ni bahagia, kita ni happy go lucky, kita ni tenang, tapi sebenarnya kita tertekan. Bila sampai kat rumah kita akan buat emosi tu, macam tu. Okey, yang kedua adalah kita hanya menikmati emosi yang positif. Kita tak menghayati, kita tak mencari, kita tak melalui emosi yang sedih, emosi yang negatif. Contohnya kalau kita dalam keadaan yang tertekan kan, ataupun kita dalam keadaan yang kesedihan, tapi kita cuba berlagak kita ni happy, kita cuba berlagak kita ni bahagia, kita cuba berlagak kita ni macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tu yang ciri-ciri yang kedua. Kita tak menikmati, kita hanya nak dalam keadaan emosi yang positif. Okay. Contohnya kalau kawan kita kesedihan, lepas tu kawan kita datang, janganlah sedih, janganlah nangis, just think of your positive, macam tu. So kalau keadaan yang macam tu, dia akan datang toxic dalam diri kita. Sebab sepatutnya kita kena cari jalan untuk kita untuk kita lalui kesedihan tu. Bukannya kita cari bukannya kita mencari keadaan untuk terus tutup kesedihan, tapi kita mencari jalan untuk mengurangkan kesedihan ataupun ingatlah. Okey, yang ketiga adalah penggunaan perkataan semuanya. Sebagai contoh, ada orang yang cakap, okey, semuanya tak ada ilahi, ataupun semua apa yang berlaku ni ada hikmahnya. Okay, kalau macam satu keadaan kita dalam masalah, lepas tu ada someone yang cakap macam tu, kita sepatutnya kita kena cari solusi untuk hadapi benda tu, bukannya kita sekadar menutup apa yang kita rasa. Okay, macam tu. Okay, seterusnya, kalau kita lihatlah kan, toxic positivity ni dia tak nampak dalam masa singkat, tapi dia akan nampak dalam masa masa panjang. Bila keadaan tu ditimpa-timpa, keadaan yang sama tambah-tambah, dia akan jadi toksik dalam diri kita. Okey, sebenarnya cara untuk hadapilah ataupun cara untuk mengatasi keadaan toxic positivity ni adalah kita kena menerima setiap emosi yang kita rasakan. Kita tak boleh terus hapuskan, tapi kita rasa. Sebab kalau kita tengok ada dalil dalam Al-Quran cakap, Allah sendiri cakap, kalau sedih cari dia. Maknanya kita ni sebagai manusia ni memang akan ada emosi yang negatif, memang akan ada emosi sedih, emosi tak kena, memang akan ada. So kita tak boleh nak terus hapuskan, tak boleh terus nak abaikan emosi tersebut. Okay, macam tu. So kalau kita senangnya kita cakap macam tu, kita tak boleh nak tipu diri kita sendiri. Kita kena hadapi benda tu. Yang kedua adalah self-compassion, di mana kalau kita lihat kan, kalau kita rasa dalam pengalaman diri kita mesti pernah cakap dalam diri kita. Kalau kita buat silap kan, kita mesti akan pernah cakap dalam diri kita, ni semua salah aku, ni semua silap aku. Sebenarnya kita tak boleh cakap macam tu, tapi kita kena faham diri kita tu macam mana. Bila kita letakkan beban, cuba kita letakkan salah dalam diri kita tu, dia menjadi satu keadaan yang tak baik lah, yang tak elok dalam diri kita. Okay, dia macam ni. Contohnya kalau kita dalam kegagalan, atau kita tak dapat result yang baik dalam exam, kita tak dapat jadi, minta maaf kalau
habis ni kita tak dapat nak jadi seorang yang terbaik, kita terus letakkan beban tu, kesilapan tu dalam kita sendiri. Sebenarnya kita tak boleh buat macam tu, tapi kita kena cari solusi yang nak memperbaiki diri kita. Macam tu. So dari situ, bila kita faham diri kita tak akan terus letak beban dalam diri kita. So bila kita dah tahu pemahaman tentang diri kita sendiri, dia lama-lama kita belajar sikit demi sedikit, benda tu dia akan jadi kebiasaan. So setiap masalah ataupun setiap kegagalan yang kita hadapi, kita kena faham kenapa benda tu terjadi untuk kita. Kita tak boleh terus salahkan diri kita sendiri. Okey. Yang ketiga, kita kena ingat dalam kehidupan ni tidaklah 24 jam kita akan sentiasa berasa gembira. Tidaklah selama-lamanya kita akan rasa bahagia. Kita kena faham benda tu. Kita kena ingat benda tu. So jadinya, dan kalau kita tengok kan dalam Instagram ataupun dalam stream media, semuanya orang letakkan benda-benda yang kebahagiaan, benda-benda yang apa orang cakap ni, benda-benda yang mendatangkan keseronokan, kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya. Tapi secara realitinya tidak macam tu. Macam tu. So kita memang dalam kehidupan ni dia akan ada turun naik dia akan ada sedih cerianya, dia akan ada suka dan duka. Okey. So sangat pentinglah dalam diri seseorang tu untuk dia merasai emosi yang negatif. Sebab emosi yang negatif ni akan membantu kita untuk menjadikan kita seorang yang lebih baik di masa yang akan datang. Okey? Macam tu. So kalau orang tu sedih kan, macam contohnya kalau ada kawan kita sedih ataupun office mate kita sedih, kita jangan cakap tak payah sedih, just think positive. Kita cakap macam tu, kita cuma cakap macam ni, ceritakan kenapa kamu sedih, ceritakan apa sebab kamu sedih. Macam tu. Okay, so yang ketiga ni, yang seterusnya adalah satu lagi, kalau kita dalam keadaan emosi yang negatif, kita kena ataupun perasaan bahagia, perasaan yang tidak gembira ni adalah sebagai sebahagian daripada dalam kehidupan kita. Kita kena percaya benda tu. So kita kena cuba kenal diri kita ni perlahan-lahan. Kita cuba tahu diri kita ni macam mana. So sebelum kita nak kenal orang lain kan, kita kena kenal diri kita sendiri. Macam tu. Yang seterusnya adalah deep acting, yang mana yang ni kita boleh letakkan dengan orang tu. Dekat rumah dia macam lain, dekat tempat kerja dia macam lain. Sebagai contoh, seorang tu dia kalau kat tempat kerja kita tengok dia macam happy, dia talkative, dia cakap banyak, dia nampak dia gembira. Tapi kalau dekat rumah dia tak macam tu pun. Dia jadi macam tu sebab dia nak bagi diri dia tu boleh masuk dengan orang lain yang dekat office tu. Okay, so kalau macam ni, sepatutnya kan kita kena jadikan diri kita ni satu. Kita kena ada personality yang satu, di mana kita boleh meletakkan diri kita sebagai contoh. Kalau kita ni seorang yang happy dekat tempat kerja, dekat rumah pun kita kena jadi macam tu. Sebab kalau kita kat tempat kerja kita happy, dekat rumah kita tak happy, dia akan jadi macam kita ni berlakon dengan orang lain. Benda tu toksik lah dalam diri kita. Kita akan rasa tertekan sebab sebab kita nak jadi to proceed in two time. Okay, so jadinya kita kena try untuk jadi seorang yang ada satu personality. Jadi macam kalau kat tempat kerja tu happy, dekat rumah pun dia kena macam tu juga. Supaya dia tak tekan, dia tak seolah-olah berlakon di hadapan orang. Macam tu. So solusi yang kelima adalah menulis. Okay, sebagai contoh kan, seorang tu dia jenis yang tak dia jenis yang tak suka nak bercerita dekat orang, tak suka nak share dekat kawan, tak suka nak share dekat family apa yang dia rasa. So ambil satu kertas dan tulis apa masalah dia. Contohnya macam rasa tak happy kan, hari ni rasa macam sedih, ni rasa tak happy sebab apa-apa kan. Okey, ambil satu kertas ataupun buku nota, tulis. So itu dia macam tulis ni, dia macam satu meditasi dalam diri kita. Meditasi yang benda tu buat kita rasa something yang mungkin melepas kanan. Macam tu. So kalau kita
ada pasal itu daripada backdrop cakap writing for is a guided to help you manage emotion. So journal ni adalah sebagai point antara emosi kita dunia. Jadinya kalau seandainya anda mengalami keadaan yang resah, keadaan yang kecewa, sedih, ambil sehelai kertas dan tulis apa yang anda rasa benda tu. Menulis, kita akan rasa keadaan yang tenang, kita macam kita melepaskan apa yang terbeban, apa yang kita rasa. Okay, dari situ kita akan cuba untuk kita menjadi lebih baik, lebih senang untuk menerima emosi kita, macam tu. Lepas tu kalau contoh kan, kalau kita memang selalu hadapi keadaan di mana kita berasa sedih, keadaan di mana kawan-kawan kita sedih, kawan-kawan kita kecewa, kawan-kawan kita tertekan. So kita kena ubah kita punya, contohnya macam kalau orang sedih kita biasa kita akan cakap jangan fikir sangat, jangan fikir sangat, cuba fikir benda yang positif, macam tu. So kita kena tukar perkataan tu kepada cari solusi untuk selesaikan benda tu, macam tu. So kalau kita tengok kan, selalunya orang akan cakap everything happen for a reason. Okay, benda tu kita nampak macam biasa, memanglah semua benda berlaku ada sebabnya, tapi kita tak boleh terus berpegang dengan keadaan yang macam tu. Kita kena pegang perkataan okey, benda tu okey untuk kita rasa sedih ataupun kita rasa buruk kadang-kadang. Memanglah setiap benda tu ada reason dia, ada sebab dia, tapi kita tukar kepada it's okay to feel bad sometimes. Okay, ataupun contohnya kalau ada orang tu dalam kegagalan kan, ataupun dia macam dia fail exam, ataupun dia rasa dia feel bad lah, dia rasa dia macam dia buat salah ataupun sesuatu yang tak patut lah. So kita tak boleh lah cakap dekat orang tu, ataupun kita tak boleh cakap diri kita adalah, kita tak boleh cakap dekat diri kita bahawa kegagalan tu adalah satu option. Tapi kita kena cakap kegagalan tu adalah satu keadaan dalam kehidupan kita. Okay, so dalam toxic positivity ni banyak benda yang kita tak boleh terus letakkan dia sebagai tanda, sebagai satu penyata, tapi kita kena letakkan dia sebagai satu keadaan yang perlukan solusi. Macam tu. So kita kena ubahlah perkataan daripada everything happen for a reason kepada it's okay to feel bad sometimes. Kita kena rasa sedih kadang-kadang sebab kesedihan itu adalah satu keadaan dalam kehidupan. Kita tak boleh rasa positif yang melampau. Kita kena, keadaan positif yang kita hadir tu kita kena pandai seimbangkan dengan kehidupan kita, macam tu. Okay. So dalam kehidupan ni memang tidak selamanya kita akan rasa bahagia, sebab proses kehidupan tu adalah banyak. Emosi yang negatif adalah satu proses dalam kehidupan kita sendiri, kan? Dan kita tak boleh terus memadamkan kesedihan begitu sahaja, tapi kita kena cari solusi untuk mengurangkan kesedihan itu ataupun kita cuba hadapi keadaan sedih tu. Bila kita hadapi ataupun kita merasai, lama-lama benda tu akan hilang. Okey, sebagai contoh contohnya kalau ada seorang tu putus cinta kan, lepas tu kawan cakap dah stop, move on. Ingat, memang tak boleh kalau kita terus nak move on macam tu. Untuk kita tutup kesedihan tu memang susah untuk kita move on. Kalau orang cakap tak payah sedih dan move on, susah untuk kita lupakan pasangan kita yang dulu ataupun apa-apa je lah kan. Tapi cuba kita hadap benda tu, kita rasai kesedihan tu, kita cari solusi, dan lama kelamaan benda tu akan terhapus sendirinya. Okay. Kita tak boleh paksa keadaan yang sedih tu untuk terus terhapus, tapi kita ada cara untuk
untuk menyebabkan kesedihan tu lama-lama perlahan-lahan pergi. Okey, macam tu ya. Okey, lagi satu, kehidupan yang apa orang cakap kehidupan kita ni ada turun naik, ada sedih, ada bahagia, ada gembira, ada duka. So kalau setiap kegagalan ataupun kesedihan yang dialami adalah proses kehidupan. Okey, ni ada someone cakap toxic positif boleh berikan kesan bahaya antara sebab denial, negatif emotion, merasa seperti orang lemah dan bersalah, menurunnya toleransi dan empati. Ya, betul. So tak salah untuk jadi positif, tapi positif tu adalah positif yang berpada-pada, bukan positif yang berlebihan, bukan sentiasa apa ni orang cakap, sentiasa dalam keadaan yang positif lah. Memanglah kita kena positif, tapi positif yang apa orang cakap yang ada solusi. Macam tu. Okay, memang kesan toxic positif ni memang sangat bahaya. Kalau kita biarkannya, dia macam kita buat diri kita ni rasa tak ada yakin, kita rasa lemah, rasa bersalah, rasa tak ada empati. Macam tu. Okay, lagi tak ada soalan tak? Ataupun pertanyaan ataupun something yang nak share tentang toxic positivity? Lagi tak? Toxic positivity ni asalnya macam saya rasa dulu saya pun baru nampak benda ni, toxic positivity ni. Sebab dulu saya rasa bila kita cakap positive vibe ataupun bila kita cakap stay positif, saya rasa macam benda tu biasa. Tapi lama-kelamaan bila saya fikir, kalau sentiasa orang cakap macam tu, dia something bad lah dalam diri kita. Sebab kita tak rasa nak ubah, tapi kita terus rasa nak pendam je benda tu. Macam tu. Agak ada soalan tak? Siapa nak join dia alu-alukan ya. So, apa lagi nak ceritakan? Jadinya kalau ada somebody ataupun seseorang yang menceritakan keadaan sedih dia ataupun tertekan dia, kita sebagai seorang sahabat ataupun sebagai orang yang rapat, kita perlu menjadi pendengar yang baik, pendengar yang mampu membantu kawan tersebut dengan kata-kata yang memberi semangat, bukan kata-kata yang mendatangkan toxic positivity. Okey. Contohnya kalau kawan dalam keadaan sedih, kita tak boleh cakap tak payah fikirlah benda tu, stay positif. Janganlah cakap macam tu, kesian kawan tu. Sebab benda tu lama-lama dia macam satu kesakitan dalam keadaan diri seorang tu. Macam tu. Ada soalan tak atau ada benda nak share something? Anything to share? Apa-apa je tentang toxic positivity. Lagi tak toxic positivity? Dia sebenarnya toxic positivity ni kita tak akan rasa selagi kita tak mengalami benda tu. Tak kisahlah apa benda pun dalam dunia ni, kita tak akan rasa benda tu selagi kita tak mengalami benda tu. Macam tu. Dia kena ada pengalaman dulu baru kita rasakan benda tu. Keadaan yang kita cuba, perkataan-perkataan yang datang untuk cuba menutupkan emosi negatif tu, dia sikit-sikit, dia bukanlah sekaligus datang menyebabkan kita tertekan ataupun tekanan, tapi dia macam benda tu perlahan-lahan. Dia sikit-sikit dia menutup emosi negatif kita tu. Benda tu bahaya, sangat bahaya. Okay, lagi tak toxic positivity? Rasanya banyak dalam kehidupan kita ni, memang banyak toxic. Okay, lagi tak? Ada soalan tak? Siapa-siapa nak share lagi ataupun nak join live?
kita rasa tertekan, kita rasa macam kita ni lemah, ataupun kita rasa kita ni tak ada keyakinan. Benda tu sangat penting untuk kita ceritakan. Kenapa kita kena luahkan kenapa kita rasa macam tu. Kita tak boleh terus pendamkan dalam diri kita untuk pendamkan untuk kita hapuskan benda tu. Tapi kita kena luahkan, kita cari solusi untuk selesaikan benda tu. Apa lagi So sebenarnya banyaklah perkataan dalam kehidupan kita sehari ni kita guna. Kita tak sedar kadang-kadang perkataan yang kita beri tu adalah toxic positivity, sebab kita tak tahu benda tu kan. Macam tu. Satu lagi, bila selalu kita dengar kan, macam kawan orang cakap, semua yang berlaku ada hikmahnya. Benda tu kita nampak macam biasa, tak ada apa pun. Tapi sebenarnya bila kita ada masalah, orang cakap macam tu, kita tak cari solusi pun untuk nak selesaikan benda tu. Tapi kita rasa benda tu ada hikmahnya, kita macam let go, buat tak tahu je dengan keadaan tu. Sebenarnya tak bagus benda tu macam tu. Kita kena cari solusi, sebab, punca, akibat, kenapa macam tu. Macam tu. Okay? Ada soalan tak? So saranan saya lah kan, kita jangan sesekali pendam apa yang kita rasakan. Bila lama kita pendam, dia akan mendatangkan kesan yang buruk dalam diri kita. Dia seolah-olah macam kita tengok macam apa sekejap. Apa tak ingat. Macam sampah kalau sikit okey, tak busuk sangat. Tapi kalau banyak, dia akan jadi rasa sangat-sangat busuk. Benda sama lah juga macam toxic positivity ni. Kalau sikit dia okey, dah makin lama dah benda tu dah macam jadi macam kehidupan kita, dah jadi macam benda tu biasa, dia akan jadi tertekan lah. So pentinglah untuk kita ada personal branding kita sendiri. Kita kena jadi diri kita yang sendiri. Kita tak boleh berlakon depan orang. Kita tak boleh kita boleh tunjuk kita rasa kita happy, tapi sebenarnya kita kena ceritakan. Kalau kita sedih, kita ceritakan kenapa kita sedih. Kita tak boleh berlakon, kita tak boleh macam kita pakai topeng. Kat sini kita jadi macam lain, kat sana kita macam lain. Macam tu. Ada soalan tak? Alia Jiju ada soalan? So lepas ni kalau kita ada kawan yang macam down, kawan yang macam ada masalah, stop lah cakap stay positif kat dia. Stop lah cakap macam tu. Kita kena bantu dia cari solusi. Kenapa dia sedih? Ada tak cara untuk dia kurangkan kesedihan dia, ataupun cara kenapa dia sedih tu? Waalaikumsalam Alia Jiju. Ada soalan? Lagi saya nak sentuh malam ni. So maaf maksudnya, bukan saya mungkin tertinggal untuk tentang toxic positif. Okey, toxic positivity ni adalah satu keadaan positif yang melampau-lampau. Satu keadaan positif yang di mana keadaan tersebut akan memaafkan diri kita sendiri. Sikap positif yang berlebihan yang tidak efektif daripada keadaan bahagia. Contohnya macam seseorang tu dia menunjuk, bila contohnya macam ni, kalau orang tu tunjukkan emosi dia yang negatif ataupun dia sedih, orang lain dia anggap dia tu adalah seorang yang lemah, ataupun dia menganggap dia menganggap diri dia tu jadi yang seorang yang lemah. Macam tu maksud toxic positivity ni. Ataupun kalau macam
Macam saya terangkan ya, macam dalam keadaan sedih ataupun tertekan, kita cerita kat kawan kita ni sedih, ada masalah bla 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 bla. Tiba-tiba kawan kita reply balik, tak payahlah fikir, stay positif. Benda tu yang adalah positivity. Sebab sepatutnya sebagai seorang kawan yang jadi pendengar ni, kita kena bantu dia cari solusi ataupun cari cari jalan untuk mengurangi kesedihan dia ataupun untuk mencari sebab kenapa dia sedih, bukannya sekadar menghapuskan kesedihan itu. Macam tu. Faham tak ada Cicu? Okey, satu lagi saya nak tekankan juga. Kita kena faham dalam dunia ni setiap orang tu kebolehan dia adalah berbeza, kelemahan dia juga berbeza. Jadinya kita tak boleh nak terus bandingkan diri kita dengan orang lain. Macam tu. Contohnya kan, contohnya orang ni pandai buat matematik ataupun apa-apa je lah kan. Dan kita tak pandai, kita tak boleh nak samakan kita dengan orang tu, sebab setiap orang kelebihan dan kelemahan dia adalah berbeza, tak sama. Okay. Jadi ni setiap orang tu kena faham bila diri sendiri. Dia kat mana dia lemah, kat mana dia lebih. Macam tu. Ada soalan lagi tak? Ada siapa-siapa nak join? Malam ni macam tak ramai, mungkin sebab esok cuti kot. Bagaimana pula kalau orang tu yang membandingkan diri kita dengan diri dia sendiri, macam dia cakap, kalau saya mampu takkan awak tak mampu. Ini adalah salah satu contoh toxic positivity. Memang ni sangat toxic positivity. Sebab dia seolah-olah macam sebab dia macam ni tau. Kita ni kalau orang yang ada ilmu, dia takkan bandingkan diri dia dengan orang lain. Sebab dia tahu setiap orang tu kelebihan dan kelemahannya adalah berbeza. Jadi kalau kita jumpa dengan orang yang macam ni, kita cuba abaikan. Jangan terlalu fikirkan sampai kita overthinking, tapi kita cuba abaikan ataupun kita cuba tak payahlah fikir pasal dia sebab mungkin dia tak faham. Macam tu. Ya, ni memang kalau kita tengok ni memang salah satu contoh lah toxic positivity. Sebab kalau kita tengok lah, kegagalan ataupun ketidakmampuan tu adalah salah satu daripada proses kehidupan. Soalan kita menjawab tak? Soalan ini tentang toxic positivity. Sama-sama. Okay, satu lagi kan, kalau kita tengok kan, in real life memang sedar ataupun tak sedar, memang kita sering kali ada dengan orang-orang yang toksik. Maksudnya orang-orang yang toksik ni adalah orang-orang yang tak mendatangkan kebaikan ataupun yang menjadi batu penghalang atau yang menjadi apa dia orang cakap, yang menjadi batu api dalam kehidupan kita. Okay, apa yang soalan? Patut kita mengelak dari orang begini atau kita patut positifkan diri kita? Untuk mengikut langkah mereka. Okey. Dia macam ni tau. Kita cuba apa ni? First sekali kita faham diri kita. Kita dah rasa kita tak mampu macam dia, kenapa kita nak ikut macam dia? Dia macam tu. Okey, kalau kita nak patut kita mengelak dari orang begini atau kita patut positifkan diri kita. Okey. Kalau dia terlalu mengejar ataupun dia terlalu nak kita jadi macam dia, maksudnya kita patut elaklah dengan orang yang macam ni dan kita terus fikir positif. Macam tu.
Maksudnya kita tak perlu pun untuk terus ikut cara dia, ataupun kita terus ikut macam mana dia buat, ataupun kan tanya kan, kalau kamu mampu kan, kalau saya mampu kan kamu tak mampu. So betternya kalau orang yang macam ni kita cuba elakkan daripada macam tu, dan kita cuba cari solusi untuk kita berfikiran positif tentang kenapa dia cakap macam ni. Lagi tak soalan? Satu lagi, orang-orang yang toksik ni sebenarnya kadang-kadang kan dia tak sedar pun, dia rasa benda tu biasa, tapi sebenarnya dia dalam keadaan yang toksik. Kebanyakan orang macam tu, dia tak sedar pun diri dia tu adalah toksik, ataupun diri dia tu sebagai penyebab keadaan yang tidak baik berlaku. Dia tak sedar pun benda tu. Okey, lagi tak soalan sebelum kita tamatkan live kita? Soalan cik Sun. Tak, saya bukan kaunselor. Saya sekadar memberi sedikit apa yang saya tahu, menceritakan apa yang saya tahu, dan membantu apa yang saya mampu. Ada soalan lagi tak? Sebelum kita tamatkan live kita malam ni. So lepas ni bolehlah kita ubah apa ayat kita yang kita ubah apa yang kita perkatakan kepada kawan-kawan kita sebelum ni. Kita tukarkan kepada yang memberi memberi satu impak yang membantu kawan kita tu ke arah yang lebih baik, ataupun menjadi yang baik, ataupun membantu kawan kita mencari solusi untuk mengurangkan keadaan yang dia tidak ingini. Lagi tak soalan sebelum kita end live kita malam ni? Ada soalan lagi tak? Ya, sama-sama. Lagi saya rasa macam dah cukup ke untuk malam ni. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada yang baru join, hai my Sarah, dah nak habis dah, baru nak masuk. Tak apa, nanti siapa yang tak sempat tengok live daripada awal boleh tengok. Saya akan letakkan live ni dekat IGTV. Okay? Siapa yang tak sempat tengok daripada awal boleh tengok situ. Okay, so saya rasa macam dah cukup lah untuk malam ni. Okay, saya nak bagi sedikit kesimpulan lah. Sedikit kesimpulan ataupun peringatan, ataupun cakap sebagai batu perubahan, di mana kita kena percaya dalam kehidupan kita ni tidak selama-lamanya ataupun tidak berterusan kita akan merasakan kebahagiaan ataupun keseronokan. Kita akan dalam kehidupan ni kita akan merasai naik turun, kita akan merasai kebahagiaan, kita akan merasai kesusahan, kita akan merasai kedukaan, tekanan dan sebagainya. Jadi penting untuk diri kita ni mengetahui cara untuk menghadapi ataupun merasai emosi-emosi yang negatif yang kita hadapi. Kita kena tahu caranya, kita kena kenali diri kita sendiri, kita kena beri perhatian dengan emosi negatif yang kita hadapi. Jadi dari situ kita akan faham diri kita akan cuba cari solusi untuk mengurangi kesedihan, untuk memahami kenapa kita sedih, kenapa kita tertekan, kenapa kita rasa down, kenapa. Okay? So untuk atasi benda tu, kita kena faham diri kita sendiri, kita kena faham diri kita dahulu, dan selebihnya kita akan
akan cuba fahamkan diri kita dan diri kita dan orang sekeliling kita. Macam tu. Jadinya toxic positivity ni kalau dilihat bukanlah sesuatu yang luar biasa, tapi adalah satu kebiasaan yang kita tak merasai benda tu satu toksik, tapi kita merasai benda tu adalah satu benda yang biasa, benda yang tidak mendatangkan kemudaratan ataupun tidak mendatangkan kesusahan dalam diri kita. Macam tu. Okey, sampai sini lah live kita malam ni. Dan setiap apa yang suka saya nak sebelum saya tamat saya punya live ni, suka saya nak ingatkan setiap apa yang baik yang diperkatakan adalah daripada Allah SWT, dan setiap kelemahan yang saya perkatakan pada malam ni daripada diri saya sendiri, dan saya mohon maaf seandainya ada kesilapan kesilapan dari segi apa yang saya lontarkan kata-kata dalam live ni, saya minta maaf. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye. Ya, sama-sama. Selamat hari Malaysia. Stay cuti. Bye. Assalamualaikum.